رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصل زوم الشاهين كان شغل الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى المولى من لسانه حسبنا الله ونعم الوكيل baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa misla dhalik fi haqqi ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf yang telah akil lagi balik bahawa mengetahui akan barang yang itu mana sifat yang wajib bagi zat, bagi diri sekalian Nabi yang mursal, Nabi yang diutus menjadi Rasul, dan barang yang mustahil bagi mereka itu, dan barang yang harus bagi mereka itu. Pemula Rasul iaitulah insan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya kepadanya. Rasul ialah insan yang menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Itu mana diturunkan Allah Ta'ala firman kepadanya, iaitu daripada hukum, dan menyuruh Allah Ta'ala akan dia dengan menyampaikan hukum itu. Dan jika tiada disuruh dengan menyampaikan, iaitulah Nabi bukannya Rasul. Itu ringkasan makna kata Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh insan mengenai hukum hakam dan yang lain daripadanya. Dia menerima amanah ialah untuk menyampaikan. At-tabligh itu sifatnya lah. Dan dia membawa rahmat kepada sekalian alam. Ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Dia mengutuskan kepada Muhammad melainkan membawa ialah rahmat kepada sekalian alam. Ia telah diturunkan kepada baginda SAW khususnya. Ia telah sebuah kitab yang masyhur, kitab yang paling besar sekali lah, yang punya sifat memberikan penerangan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah. Wa nazzalna 'alaikal kitab, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad SAW akan kitab Al-Quran. Itulah wahyu-wahyu Allah SWT. Tibyanan likulli syai'in, dan sifat ini memberikan pendahan dan penjelasan kepada semua masalah. Wa hudan wa rahmah, dan sekaligus dia menjadi petunjuk dan juga rahmat kepada sekalian alam. Adapun hikmat kebangkitan para Rasul alaihi wasallam ialah rahmat Allah Ta'ala untuk menarik balik manusia yang telah lari daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membawa mereka mengenali Allah Ta'ala dan mengabdikan diri kepada-Nya. Sebab itulah jalan yang membawa selamat dunia dan akhirat. Kerana manusia sebelum diturunkan ke dunia ini mesti dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersih, sebagaimana disebut dalam ayat itu ketika di alam zarri, alastu bi rabbikum qalu bala, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Maka semua menjawab ma'asyirar ruh, menjawab bala, bahkan mana mereka ada makrifat dan mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab di sana tidak ada musuh. Maka Allah Ta'ala uji dengan diturunkan, dipasangkan sangkar jasad ini untuk menyesuaikan diri mereka duduk di alam mulki. Di alam kita dipanggil alam mulki. Maka ketiga itu diuji dengan nafsu, dengan syaitan, dengan dunia, dan dengan suasana biah, suasana yang tidak membantu dia. 4 musuh besar disebut oleh Al-Ghazali kata sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba itu jadilah terbalik banyak. Wa qalilun min ibadiyash
syukur. Dah tinggal sedikit yang syukur kepada Tuhan. Ya, yang banyak kufur kepada Tuhan. Kita balik. Maka Allah Ta'ala datangkan Rasul demi Rasul lagi. Ya, untuk mengembalikan manusia supaya mereka mengenali Tuhan mereka dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala balik. Itu hikmat di antara kebangkitan Rasul yang membawa rahmat untuk menarik manusia kepada jalan yang lurus balik. Faidatun, ini satu faedah bermula bilangan Nabi itu ialah seperti 2 laksa. Ini bahasa dulu. Seperti 2 laksa, 4,000. Mana 124,000. Satu keti itu 100,000. 2 laksa tu mana 20,000. 24,000. Mana 124,000. Dan yang jadi rasul di kalangan mereka daripada mereka 313 orang. Dan pada satu riwayat 314 orang. Dan yang afdal daripada mereka ialah penghulu kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala rasul-rasul, afdalul makhluqat indal itlaq, makhluk yang paling afdal laula ya Muhammad aku tak jadikan langit dan bumi. Itulah martabat ketinggian Rasulullah SAW yang sebelum lagi dijadikan kemuliaan di surga. Terpampang nama dia sehingga Nabi Adam tanya kepada Allah Ta'ala, siapa nama yang kau kembarkan di pintu syurga dengan namamu tu ya Allah. Lalu dia itulah kekasih. Lalu Nabi Adam bertawasul apabila berlaku satu hikmah besar, termakannya sajaratul khuldi, buah yang ditipu oleh iblis. Maka Nabi Adam AS bertawasul dengan berkat Nabi besar kita Muhammad SAW. Fatawassala Adamu min zambihi faqad ihtada man yaqtadi bi abi. Fatawassala Adamu min zambihi, bertawasul Nabi Adam AS dengan keberkatan Rasulullah SAW. Ya, fatawassala Adamu min zambihi faqad ihtada man yaqtadi bi abihi. Maka mendapat petunjuk hidayatlah mereka yang mengikut contoh akan datuk kita Nabi Adam AS. Mana kita bertawasul kepada Rasulullah SAW dalam hajat kita memohon kepada Allah, bertawasul dengan Nabi besar kita Muhammad SAW. Datuk kita Adam bertawasul, apa pula kita tahu dia tawasul? Ya, bertawasul bukan kita mengiktikad makhluk memberi kesan. Ya, kita mengambil makna syafaat bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ambil rekomen sallallahu alaihi wasallam. Dan mengiringi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengiringi penghulu kita, iaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ya, Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Sebab disebut dalam sembahyang pun, selawat pun sebut nama kita. Keturunan Ibrahim, Ismail, Nabi Isa, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Daud dan Rasul. Ya, keturunan yang paling banyak Rasul. Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, Nabi lagi Rasul, lagi maksum, ya, lagi pula dia apa? Ulul azm, lagi pula dia Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, diuji ibad oleh Allah Ta'ala. Bahawa Islam tuan-tuan kena bakar. Kita berceramah makan ikan bakar. Kan? Ceramah di ikan bakar tuan. Nabi Ibrahim bawa Islam kena bakar tuan. Dibakar tuan ni dengan dahsyat. Di situ pula Allah Ta'ala jadikan pula kekuasaan kebesaran dia yang menunjukkan kemantapan, kehebatan Nabi Ibrahim AS. Banyak kisah Nabi Ibrahim tadi. Jadi tempat Nabi Ibrahim AS dalam api, lalu Sayyidina Jibril datang tuan. Ya Ibrahim, alaka hajah, kamu tak ada hajat ke Ibrahim? Sebab Jibril AS mempunyai 600 sayap. Satu sayap dia dibuka, dia tutup dunia dia dalam satu sayap. Jadi dia nak, maknanya memberi pertolongan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Apa jawab Nabi Ibrahim? Fa amma ilallah fa bala wa amma ilaika fala. Pada Tuhan aku ada hajat, pada engkau Jibril aku tak ada hajat. Itu kuat tak kuat? Itu makna tauhid mantap Nabi Ibrahim tunjukkan. Itu dia Khalil, kekasih Allah Ta'ala, tidak menggantung Allah Ta'ala. Lalu Jibril kata, sal, kalau begitu minta lah. Round kedua dijawab pula, ya, ilmuhu bihali yakwi min so'ali. Tuhan dah tahu. Bukan Tuhan tak tahu, yang mengantar aku dalam api siapa dia? Lalu Allah Ta'ala pun mengarahkan kepada biya nakuni bardan wassalaman ala Ibrahim.
Ta'ala seru pada api itu jadilah engkau sejuk. Bardan. Kemudian dikait dengan salaman. Kata ulama tafsir, kalau tidak dikait dengan lafaz salaman, salaman mungkin Nabi Ibrahim akan mati kesejukan dalam api. Tapi sejuk yang sejahtera, ya. Dulu dalam api macam dalam aircon. Bulu rumah untak-untak terbakar. Itu kuasa besar Ta'ala menunjukkan bahawasanya makhluk la yadur wa la yanfa'. Dia tidak boleh memudarat, api tidak boleh membakar. Al-ikhraq min Allah. Ya, bakar hangus itu dari Allah, bukan api. Api itu sebab saja. Waktu narakan dia sejuk dah dia. Kan? Itu kuasa besar Allah SWT. Dan contoh yang kita dapat dari Ibrahim juga dalam Quran sebut apabila Nabi Ibrahim menunjukkan Rabbi kaifa tuhyil mautah. Rabbi wahai Tuhanku kaifa tuhyil mautah, macam mana engkau hidupkan orang mati. Allah Ta'ala menyebut pada awalam tu'min, mutak beriman ke Ibrahim. Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim jawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, sesungguhnya aku beriman, tapi persoalan aku ini untuk memantapkan lagi iman dan akidah. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Rasul Ulul Azmi, ya, maknanya Khalilullah, cari lagi proses kemantapan. Kita ni Nabi, tidak Rasul, tidak jumpa Nabi, tidak Rasul, tidak sahabat, tak jumpa tabi'in, tak jumpa duduk ujung-ujung. Kalau tak cari proses kemantapan iman, amat bahaya. Zaman kita zaman tidak ada akuan daripada Rasulullah SAW. Ya, zaman kita ni tak ada akuan. Saya hati zaman, ya, akan datang pada zaman kita ni kata Rasulullah SAW, satakunu fitan, akan berlakunya fitnah yang banyak. La yanju minha illa bil ilm. Tak akan selamat melainkan dengan ilmu yang sahih yang betul. Maka Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya melalui lisan Rasulullah SAW misalkan dua tinggalan, taraktu fikum amrain dan tadillu ba'di intamasaktum bihima kitabullah wa sunnat rasulnya. Aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan, kamu tak akan babas dan sesat selagi kamu pegang itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nabi Ibrahim tanya itu sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim pergi di pantai, dia berjumpa bangkai binatang yang telah dimakan oleh binatang laut. Kemudian ditolak oleh ombak, tersadai di pantai. Di pantai binatang darat pula makan. Ditarik balik ombak, binatang laut pula makan. Tolak kata binatang darat makan. Dia dapat raid habis. Tinggal rangka. Lalu Nabi Ibrahim kata, awak macam Rabbi kaifa tuhyil mautah. Ya Tuhanku, macam mana engkau hidupkan balik orang yang mati. Ya. Itu Nabi jawab. Ya Allah jawab. Allah. Awalam tu'min, tak beriman ke Ibrahim? Itu pertanyaan dia. Kata Nabi Ibrahim, qala bala, ya Nabi Ibrahim beriman, Khalilullah kan. Tapi persoalan dia apa? Walakin liyatma'inna qalbi, untuk memantapkan lagi ya hatiku ini dengan engkau. Mana proses kemantapan selagi nadi kita berdenyut, kita kena apa? Dan cari proses kemantapan. Sebab tak boleh meningkat. Iman kita kena pastikan meningkat, amal kita pastikan meningkat setiap hari, walaupun sedikit kena ada. Kalau tidak, kita rugi. Rasulullah SAW menyatakan, manis tawa yaumahu bahwa maghbunun. Manis tawa yaumahu, barang siapa yang sama ya dua hari. Semalam hari ini iman dia naik, tidak turun pun tidak. Maghbun, orang tu tertipu, kata Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah nak ke depan, dia depan. Walaupun sikit kena ada peningkatan. Maka meningkat ni iman tadi dengan ilmu, disiram dengan baju ilmu dan dibaca dengan amal yang saleh. Itu Nabi Ibrahim AS. Dan mengiringi dia Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS. Semua ni orang kuat-kuat kena ujian. Dan Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun, Masya Allah. Ya. Maka telah tunjukkan kuasa besar dia pula dengan tongkat saja. Pukul di laut terbelah. Laut memberi ruang kepada perjalanan perjuangan Nabi Musa AS. Manusia tak beri ruang, manusia terlebih teruk daripada itu. Laut kita berkuat. Ya, dipukul berkuat laut memberi ruang supaya Nabi Musa lalu. Ya, Allah. Dan itulah seterusnya lah. Dan mengingat Nabi Musa AS, Nabi Isa AS sampai diangkat ke atas dan akan turun balik. Dialah yang akan membunuh Dajjal laknatullah. Ya, dia habis ISIS kan akan keluar lah gitu. Imam Mahdi dan itu dalam hadis disebut hadis sahih. Kerana tak ada gulungan, dia tidak memakai liwa usawat, maknanya panji hitam. Ya. Pemimpin dia menggunakan lakab dengan Abu, itu Abu Bakar kan, dia punya pemimpin itu. Dia keturunan mukmin wa yatrukuna al-yahud.
Dia akan membunuh orang beriman. Kau tengok dalam dia beraku dahsyat. Dia sembelih macam sembelih kambing kan. Dia buang dahsyat. Wa yatrukun al-yahud, dan dia biarkan Yahudi. Yahudi dia tak kacau. Orang Islam bila sembelih kan. Maka ketika bertemu zaman dulu Rasulullah kata engkau jangan kata apa, biarkan aja. Sebab apa? Akhirnya Tuhan akan habiskan mereka berperang sama dia. Dia akan belaga sama dia, dia habis saja, timbullah Imam Mahdi dan ada dah dekat selangkah lagi dan Imam Mahdi besok turun Dajjal pula ya. Bertembung bergentap dengan Dajjal pula. Dajjal tak boleh dibunuh melainkan turun Nabi Isa alaihissalam. Ya. Makin dekat dengan proses kiamat makin dekat. Kalau kita baca hadis-hadis sahih Nabi itu, proses kiamat terlampau laju. Ya, sebab kaedah kita pun kullu atin qarib, tiap-tiap benda akan datang ni makin hampir. Persoalan dia, kita kena mantapkan kita punya kedudukan dengan Allah Taala. Ya, dia tetap datang, ya, cuma kita ni. Allah. Maka mereka itu 5, ya, dinamakan sebagai ulul azmi. Dinamai ulul azm, mana orang yang punya kekuatan azam yang kuat dalam menempuh bala dan ujian Allah Taala. Ya, inna asyaddan nas bala'nil anbiya amsal man kana fi dinihi sulban ishtadda bala'u. Semuanya orang yang paling kuat diuji coba oleh Taala di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka yang menjejaki jalan mereka. Ya, siapa yang menjejaki jalan rasul-rasul, dan itu satu kewajipan bagi kita menjejaki jalan sunnah mereka. Maka Tuhan akan uji kita berbagai-bagai ujian. Sebab ujian itu menandakan orang itu adalah orang dipilih dan ada dalam pandangan Allah Ta'ala. Ya. Emas, apabila dia nak jadi barang yang mahal, pakaian perhiasan, dia akan diuji. Dia ambil logam emas yang ada, batu yang ada logam emas, dia ambil, dibakar, dicanai semua, baru dia jadi. Ya, proses dia banyak, kena bakar, kena titik, kena apa, baru dia jadi pakaian yang mahal. Adapun batu grewel sebagi sebiji 50 sen orang tak nak beli. Ya, benda yang tidak bernilai Tuhan tak uji. Batu bila tak ada ujian tu kita kena tengok, takut-takut kita ni apa jauh pun. Takut jauh. Sebab ada sahabat menceraikan isteri dia, kata tuan guru saya lah, dengan sebab sepanjang dia duduk dengan isteri dia, sekalipun isteri tak ada sakit. Dia kata tak ada kebajikan tuan ni. Dia pulang balik mak dia. Kita pula terbalik, asyik sakit engkau ni. Sebab bila ada diuji tu menanda orang tu ada dalam pandangan Allah Ta'ala. Ya, ujian tu Tuhan nak menghapuskan dosa dia, Tuhan nak angkat martabat dia. Ya, sampai peringkat kita rasakan ujian tu nikmat. Tidak sebenar-benar orang tu mengenal Tuhan sehingga dia merasakan bala tu nikmat. Ya, jadi tegahan doa dan man'u ainul atab. Sampai terbalik dia musing itu kurnia, baru dia betul kenal Tuhan. Sebab yang tak nak dengan ujian sakitnya apa? Nafsu kan. Ya, nafsu. Orang iman tidak. Dia kena ujian. Jangan minta sakit. Tapi bila diuji, kita reda. Ya, sebab Tuhan angkat martabat dia. Sikit demi sikit. Allah. Setengah mereka itu afdal daripada setengah. Tapi tiada ditentukan melainkan yang 5 jua lah. Yang lain ada kelebihan masing-masing. Pamimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Maka dikembali kepada pembahasan untuk mengenali sifat Allah Ta'ala, mengenal Tuhan bisifat. Pamimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Maka setengah daripada barang yang wajib. Berkata mimma, mim dia tabi'id. Maknanya setengah daripada banyak lagi sifat Tuhan yang tak terhingga banyaknya. Sifat kesempurnaan, segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala. La nuksisan an alaika kama asnan ala nab. Kami tak boleh nak hasar. Kita boleh nak kira kesempurnaan Tuhan yang begitu banyak. Ya. Kemudian ulama mutakallimin, mereka semua ijtihad. Dalam ijtihad mereka, daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang tidak terhingga banyak ini, ya, dikeluarkan 20 cukup untuk kita kenal Tuhan. Itu berlaku pada perjalanan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mengikut kaul yang muktamad Abu Hasan Asy'ari, ia telah 13 sifat saja. Cukup.
Ya. 13 tu kita kenal cukuplah, boleh. Dia kata kita mengenal Tuhan, makna dengan bahawa kita boleh membezakan antara qadim dengan muhdas, antara Allah Ta'ala khaliq dengan makhluk, supaya kita tidak akan terjebak dengan tasyabuhkan makhluk dengan khaliq, dengan Tuhan. Begitulah. Dia macam kita je ke tuan-tuan? Sifat kita banyak tak? Banyak kan? Banyak lah, nak kira pada ujung rambut sampai ujung kaki, rambut dia, mata dia, telinga dia, hidung dia, macam-macam kan, beratus. Tapi kalau kita nak kenal seorang tu, 2-3 sifat je pun. Kita dengar suara dia, jalan dia kan, kenal lah, tu Mamat, tu Dola. Tak adalah kita nak ukur dia, semua tengok suara dia, kata kau ni lagi elok. Kan kita kenal kawan dia dengan suara dia, kan kita dah kenal lah. Bermakna dengan beberapa sifat dia, kita dah boleh kenal dia. Tak perlu dengan banyak. Nak siap ukur badan dia semua sekali. Wah, dia kata kau ni dah banyak. Kau kawan dengan aku tak kenal-kenal. Kan? Kadang dia berjalan, kita dah kenal lah. Maknanya dengan sedikit sifat tu kita boleh kenal dia dah. Tak perlu dengan semua sekali. Sebab ada sifat tu dia berkait. Ya, dia akan bahas. Jadi ulama ada ijtihad di sini. Yang buat wahabi pula dia kata atau ayat sifat 20 dia tak ada dalam Quran atau parah. Dia tanya balik, kalau tak nak kata wujud, tak nak kata kidam, tak nak kata bapa, nak kata apa? Nak kenal Tuhan jangan kata wujud, nak kata apa? Nak kata apa dah? Buat pening macam orang dah tolong urai pun main sibuk macam-macam. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Allah Ta'ala yang maha mulia lagi kuasa ialah 20 sifat. Artinya ketahui olehmu bahawasanya wajib atas mukallaf mengiktikadkan, mana menjadikan satu pegangan akidah dia bahawa Allah Ta'ala itu sifatnya tiada terhingga. Itu secara ijmal. Itu round pertama. Mana wajib kita berpegang, berkeyakinan dengan jazam bahawasanya segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala. Satu. Ya, itu cara awal ni. Itu secara dipanggil cara umum. Ya. Kemudian daripada itu dikeluarkan. Dan tiada memberati Allah Ta'ala akan kita pada mengenal satu dengan dalilnya, melainkan yang diberati pada yang sudah mendirikan oleh syarak dalil, iaitu 20 sifatnya. Yang lain tak payah banyak-banyak. Yang 20 ni kita dirikan dalil, selesailah. Maknanya kewajipan kita. Sebab dalam tiap-tiap sifat tu ada 3 kewajipan. Al-Qudrah misalnya. Wajib syarak atas kita mengiktikadkan bahawa qudrat ialah sifatun wujudiyatun qa'imatun bizat ta'ala. Qudrat ni sifat yang mawjud ada pada zat Allah Ta'ala. Wajib kita beriman. Kemudian kedua, wajib kita menolakkan lawan dia yang mustahil. Al-ajzu. Ya, maknanya benda yang mustahil. Al-ajz ialah sifatun maknanya la yaliku bihi, yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil. Kemudian yang ketiga, iqamatul dalil, mendirikan dalil. Jadi tiap-tiap sifat dia ada 3 kewajipan. Ikatkan yang wajib, kemudian menafikan akan yang mustahil, dan ketiga mendirikan dalil. Ada satu sifat, 3 wajib syar'inya dia. Melainkan yang diberati, maknanya ditaklifkan pada yang sudah mendirikan oleh syarak dalil, iaitulah 20 sifat. Mana syarak kata suruh dalil? Ke ulama ni pandai-pandai. Allah Ta'ala suruh tuan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak tengok ke? Tu makna dalil. Ya. Kulin zuru maza fis samawati wal ard, itu semua makna tu ambil dalil. Perhatikan tuan kata, bila perhati apa? Semua mengambil dalil. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Itu semua maknanya nas-nas yang mengatakan suruh kita mengambil dalil. Tafakkaru, yang nak amal. Tafakkaru, wajib kamu berfikir, menjalankan makna suluhan akal kita. Berfikir, tafakkaru fi khalqillah, pada kejadian Allah Ta'ala. Untuk apa? Istidlal, untuk mengeluarkan dalil. Ya, supaya kita keluar daripada etik, dipanggil muqallid. Muqallid ni ikut orang. Mana tahu tuan kata, tunggu saya yakin betul. Maka situ yakin, kalau betul-betul dia yakin tak betul, iman dia sah tapi ma'al isyan, serta berdosa sebab meninggalkan dalil. Sebab bila tak dalil takut beronggah. Ya, kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi.
Tiap-tiap orang yang bertaklid dalam masalah iman akidah ni, imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iman dia tak sunyi daripada boleh bergoyang. Sebab kita perlu kepada dalil untuk kemaskan dia, sama ada dalil Quran ataupun dalil akli. Atau dia akan urai di belakang. Iaitu 20 sifat, tetapi wajib atas kita mengetahui yang lain daripada 20, bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kamalat. Ya, ada bagi Ta'ala segala sifat kesempurnaan. Ringkas dia, segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala. Tuhan bersifat dengan dia. Maka daripada yang tidak terhingga banyak tu dikeluarkan untuk kita mengenali secara dekat, iaitulah 20 sifat atau 13 sifat. Ya, 20 itu Maturidiyah, kalau 13 Asy'ariyah. Ya. Sifat kamalat yang tiada terhingga seperti yang tersebut dahulu. Habis satu. Kemudian dan makna sifat, iaitu satu makna yang lain daripada zat, yang berdiri pada zat dan tiada yang mempunyai karangan 20 sifat itu dengan katanya dan telah membilang. Dalam perbahasan ilmu usuluddin, kita selalu menyebut tak lekang mulut zat sifat, apa dia zat, apa dia sifat. Namun dia mengaji, kita tanya zat lah, sifat lah. Apa rahanya? Apa makna zat, apa makna sifat? Zat maknanya maqama binafsi. Itu makna zat. Maqama binafsi, barang yang berdiri dengan sendiri. Apa maksud dia? Dia tidak menumpang pada benda lain. Itu makna zat. Sama ada zat yang qadim Allah Ta'ala atau zat yang baru kita semua. Kita ambil misal kita yang baru ni. Zat kita, diri kita, itu dipanggil zat. Mana sifat? Benda yang menumpang. Apa yang menumpang kita? Warna kita. Ya, kudrat, iradat, kuasa kita semua tu dipanggil sifat bagi kita. Ya, baju kita ni. Ataupun apa? Kita kata baju. Baju kita tu dipanggil zat. Sifat dia benda yang menumpang. Apa warna dia? Putih, merah, hitam, kuning. Itu dipanggil sifat. Sifat benda yang duduk di zat. Adapun zat dia tidak duduk pada benda lain, bahkan dia membawa diri dia sendiri. Maka tiap-tiap sifat, ya, tiap-tiap zat mesti bersifat. Dan tiap-tiap sifat tidak terasing dari zat. Dua benda ni tak boleh pisah maksudnya. Antara zat dengan sifat, benda yang tidak boleh berpisah. Tapi syait dan lain, benda lain-lain. Zat ada mafhum dia, sifat ada mafhum dia. Mafhum zat tadi lah, maqama binafsi. Benda yang diri sendiri, maknanya dia tidak menumpang benda lain. Adapun sifat, tak boleh, dia tak boleh duduk sendiri, dia mesti menumpang benda lain. Ya? Itu dia panggil sifat. Adapun pada Allah Ta'ala, kita tak boleh, cuma kita adab dalam bahasa usuluddin, tak boleh guna bahasa menumpang. Sebab tu dia guna bahasa qama, berdiri. Itu maksudnya. Ya, sifat tu maknanya benda yang berdiri pada zat. Itu maksudnya. Kalau kita kata kudrat Tuhan menumpang pada zat, lafaz menumpang tu tak sesuai. Itu lafaz menunjukkan makna lemah. Segala lafaz yang boleh menunjuk makna lemah, iham dan makna waham lemah tu tak boleh dipakai dalam keadaan usuluddin. Ya. Jadi dia dibuat dengan makna berdiri. Berdiri makna maujud. Cuma sifat ni dibagikan. Ada sifat yang bangsa wujudi. Ada sifat pula yang bangsa hal. Ada sifat bangsa adami. Ya. Kalau benda yang bangsa wujudi, dua. Satu, zat sendiri. Yang kedua ni sifat ma'ani. Itu ulama letakkan dia jenis bangsa wujudi. Apa maksud wujudi? Mana benda ni kalau dibuka hijab boleh dilihat. Yang ni dilihat di akhirat. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang dilihat. Apa yang dilihat? Az-zat wa sifatul ma'ani. Zat Allah Ta'ala yang laisa kamisli syai', yang tidak serupa dengan sesuatu, yang maha dahsyat. Allah. Ya. Dan sifat ma'ani, al-qudrah, wal-irada, wal-ilmu, wal-hayat, dan seterusnya. Itu kategori yang paling tinggi darajat sifat. Bawah darajat sifat wujudi ini sifat hal. Ya.
Dia bagi dua, sama ada hal nafsi. Maka sifat hal, dia tak naik tangga ada, hingga boleh dilihat dengan mata kepala. Itu dibangsakan kita biasa sebut dalam kitab, dia kata sabit pada zihin, tidak pada kharijul a'yan. Sabit pada zihin, mana pada akal kita sabit, tapi pada luar mata kepala tak nampak. Bukan jenis dia boleh tengok. Ya. Contoh kita kata apa? Sifat wujud. Ya. Sifat tu, pandang pada diri sifat wujud. Bukan pandang pada diri Allah Ta'ala, sifat wujud tu. Dia hal. Bila hal kaedah dia, lam tartaki ila darajatil mawjudu hatta tusyahada, walam tanhatta ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman, bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum. Sifat hal ni, lam tartaki ila darajatil mawjud hatta tusyahada. Dia tak naik tangga dia sampai boleh lihat mata kepala, tak. Tapi walam tanhatta ila darajatil ma'dum, dia tak turun tangga adam mutlak sampai nafi tak ada terus, tak. Bal hiya wasitatun, dia menengahi antara ada dan tak ada. Ya, contoh kalau kita nak udama, kita makan kuih, satu jenis makanan. Kuih itu warna dia hijau. Kuih hijau putih. Kuih apa? Kuih lapis kan. Diri kuih itu dipanggil zat dia. Hijau tu warna dia, sifat dia. Bila kita makan, sedap kuih ni. Diri sedap boleh tengok tak? Itu hal. Kita nak mudah faham lah. Diri sedap, kita makan, oh sedap sungguh. Sedap ni sabit pada akal kita. Ada pun nak tengok, siapa boleh tengok sedap ni? Sebab bahasa kita kalau guna, kita kata kuih ada lagi tak? Ada. Kalau tak ada. Kalau sedap, sedap tak? Alhamdulillah, sungguh sedap kuih ni. Kalau tak sedap, kita kata apa? Tak sedap. Kita tak kata tak ada sedap. Ada orang kata tak ada sedap. Bahasa kita pakai, tengok. Kuih ni kau ni tak ada sedap lah. Boleh kata ni orang darat mana, ni sakai mana pula. Ni sakai mana pula masuk kampung kita ni, tak ada sedap. Mana orang panggil tak ada sedap? Dia panggil tak sedap dia. Sebab dia tak naik tangga dia. Ada lawan dia tiada. Kalau sungguh lawan dia tak ada. Sungguh, kalau tak sedap, dia kata tak sedap. Dia tak kata tak ada sedap. Sebab sedap tu benda hal. Dia antara. Nak nafi tak boleh, zihin dah tangkap. Tapi nak tengok tak nampak. Itu dia panggil hal. Atau kemudian akan dibahas ni lah. Satu dari segi sifat dia panggil adami. Sifat bangsa adami. Iaitulah sifat salbiyah. Wa hamsatun ba'daha salbiyatun. Dan 5 lepas daripada wujud tu dia panggil salbiyah. Qidam, baqa', mukhalafah, qiyamatun, nafsi, wahdaniyah. Itu dia panggil sifat adami. Adamil mutahakkuk dia panggil, bukan adamil mutlak. Terus, ini adami. Maknanya sifat ini takkan kita faham melainkan kita terjemah dengan makna ketiadaan. Contoh kidam. Apa makna kidam? Balik bahasa dia kalau makna lain, terjemah lain. Arti kidam sedia. Makna dia ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud. Kidam ni maknanya ibaratun an nafil adami sabiq, ternapinya ketiadaan yang mendahului bagi wujud sesuatu. Wujud Allah Ta'ala ternapi didahului oleh ketiadaan. Mana tidak didahului oleh ketiadaan. Bila kita itlak kata kidam dia, akal kita tangkap ketiadaan permulaan. Zat dia sedia kala tak ada. Permulaan tu dinapi ke Tuhan. Adapun kita tak ternapi sebab kita asal ada. Asal kita makdum, tak ada. Kemudian baru pergi ada. Pada Allah Ta'ala ternapi tu. Ketiadaan permulaan. Baqa' ketiadaan kesudahan. Mukhalafah ketiadaan menyamai. Qiyamuh binafsi ketiadaan berhajat pada zat dan kepada fa'il. Wahdaniyat ketiadaan berbilang-bilang. Mesti dibubur lapas ketiadaan. Mandul apa makna? Anak-anak. Fakir apa makna? Yatim apa makna? Itu sifat adami kita. Sifat salbiah kita. Yatim. Apa makna yatim? Ketiadaan bapa. Yatim manusia tak ada bapa. Yatim burung tak ada mak. Jin. Jadi maknanya ketiadaan. Mesti dia terjemahkan dengan makna adami. Ketiadaan. Itu maksud dia. Nanti dibahas belakang. Itu mukadimah tu. Habis.
Dan makna sifat itu ialah suatu makna. Ya, satu makna. Kalau banyak dia panggil apa? Ma'ani. Ya, maknan, maknaya ni ma'ani. Mana beberapa makna. Yang lain daripada zat. Mana sifat tu mafhum dia lain daripada mafhum zat. Makna dia apa? Maqama bi ghairi. Itu makna sifat. Benda yang berdiri pada benda lain. Merah dia duduk kat baju kita, kuning duduk kat baju kita, putih duduk kat baju kita. Ya. Diri putih warna tu dia panggil sifat. Adapun baju kita tu, itu dia panggil zat. Tiang, kan? Bangunan masjid itu panggil zat. Warna dia apa? Putih. Putih itu sifat dia. Mana putih itu tak boleh duduk sendiri, dia mesti duduk di benda. Itu dia panggil mana satu makna yang lain daripada zat. Zat lain makna, sifat lain makna. Yang sifat bagi makna apa sifat ni? Yang berdiri pada zat. Mana sifat ni dia duduk di zat. Dia tak boleh bercerai tanggal. Habis. Dan telah membilang yang empunya karangan. Siapa dia tu? Al-Imam As-Sanusi. Ya, ingat tu. Jangan pengarang tak ingat apa kata kitab pengarang je. Tak ingat tu, kacau je. Termasuk rumah orang tak kenal tuan. Pengarang kitab Al-Imam As-Sanusi. Habis dia karang kitab dia ni kan, dia mimpi Rasulullah SAW 3 kali. Rasulullah memuji akan karangan dia. Itu sebab apa sekarang orang baca kitab dia. Syarah dia pun banyak. Dalam Arab, dalam Jawi pun macam-macam kitab ni. Ya. Kalau kita Durus Samin, kalau kita Aqidatul Najin, semua dia punya syarah-syarah dia. Yang terjemah daripada kita Arab. 20 sifat itu dengan katanya wahiyal wujud wal qidam wal baqa wa mukhalafatuhu lil hawadis wa qiyamuhu bi nafsi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis. Ni akan datang dia akan bincang dia ya. Iaitu wahiyal wujud wal qidam wal baqa wa mukhalafatuhu lil hawadis wa qiyamuhu bi nafsi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Dan wahiyal wujud wallahu alam. Itu nak masuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kata sallallahu alaihi wasallam sahabat. Bagi sawabikul himam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kata sallallahu alaihi wasallam sawabikul himam la tuhrikul aswar al-aswar ada alif tu aswar al-aqdar. Sawabikul himam ni min idawati sifat ilal mausuf asali al-himam as-sawabik la tuhrikul aswar al-aqdari artinya mendahulu sawabikul himam mendahulukan akan segala cita-cita kita mana hemah-hemah kita semangat-semangat kita begitu berkobar-kobar dia tidak boleh mencarikan segala kotir takdir Tuhan ya kotir takdir Tuhan tak ada siapa boleh tembus enggak. Itu nak menunjukkan apa? Tauhid khas kita. Bahawasanya yang mengurus segala-gala adalah dia. Yang menentukan adalah dia. Yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada, yang melakukan segala perkara adalah dia. Ya, perancangan kita hebat macam mana pun, dia tak akan boleh menjejaskan, mengubah ataupun merobohkan kota takdir Allah Ta'ala. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa dikehendaki Allah itu saja berlaku. Apa yang Tuhan tak kehendaki dia takkan berlaku. Ya, semua yang kita tengok ni penterjemahan masyiatillah. Ya, masyiah mana kehendak Allah Taala yang maha dahsyat. Kita kan banyak kan kadang kita buat rasa wah hebat tak dapat. Kadang-kadang kita buat lebih kurang terperanjat dapat pula. Kan? Ya, nak buat ni lebih kurang dapat pula. Hari tu buat macam nak mati tak dapat pula. Itu saja Tuhan nak tunjuk. Tuhan nak tunjuk penentuan dari dia. Dia yang mentaksiskan. Dalam ilmu usuluddin, dia panggil ta'alluq iradat, dia panggil apa? At-taksis, dia menentukan. Ya. Apa dalam ilmu tauhid khas, ni tauhid khas sebenarnya, usuluddin itu tauhid am, ni tauhid khas. Yang tadi nak membentuk akidah, pegangan kita biar clear betul, sahih. Yang sini pula nak membentuk pandangan. Ya. Tadi bentuk etikad. Ya, kita dah etikad, ini nak pandang. Pandangan rohani kita biar tepat. Biar bersih, jangan ada kekotoran-kekotoran. Maknanya pandangan yang tidak elok yang membawa kepada apa? Membawa kepada syirik asghar ataupun syirik khafi. Ya.
Usuluddin dia nak matikan syirik apa? Asyirkul jali. Syirik yang kasar, yang besar. Iaitulah mengambil patung-patung, batu-batu yang dipahat, kayu-kayu diukir dijadikan bahan sembahan. Itu maknanya berhala yang hisiah, nampak? Ataupun berhala maknawi, memegang pahaman-pahaman yang rosak daripada akidah. Itu berhala maknawi. Itu semua kerja dalam ilmu akidah, dia nak buang benda tu. Membentera supaya kita jadi insan yang muwahid, mengesakan Allah Ta'ala. Itu peringkat awam. Ada pun peringkat pandangan, nazar, syuhud. Ini tauhid khas panggil. Itu peranan dalam tauhid khas. Dua ni kita kembarkan, barulah kita benar-benar menjadi golongan muwahidin. Orang yang betul-betul mengesakan Allah Ta'ala, zahir dan batin dia. Yang ini tiada baginya yang berbuat, tetapi yang perbuat itu Allah Ta'ala jua. Yang membuat pada hakikat ialah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kita. Perbuatan kita tu kan, dia ada dua tu. Satu dipanggil apa? Nisbah kasbiyah. Satu lagi nisbah iaitulah khaliqiyah. Nisbah kasbiyah tu dibangsakan kita. Buat ni. Tujuan apa tu? Nak isnadkan, nak sandarkan dosa pahala. Bila ada nisbahkan perbuatan kat kita tu pada zahir, maka disangkutkan. Buat baik, pahala. Yang tak baik, dikira dosa. Adapun bentuk menjadikan sebenar ialah dia saja. Allah Ta'ala tunggal, memegang kekuasaan mengada dan meniada, menentu dan sebagainya. Yang ini tiada baginya yang berbuat, tetapi yang membuat sebenar-benar ialah Allah Ta'ala itu. Dengan sendirinya, mana tunggal. Maka tiada memberi bekas baginya pada barang yang telah ditakdirkan dan azal. Maka tiada memberi bekas baginya pada barang yang telah ditakdirkan dalam azal. Apa maksud dia? Apa yang ditakdirkan dalam azali, tidak ada siapa benda pun boleh memberi kesan mengubah. Itu maksudnya. Tak boleh. Sebab tu istilah kata rezeki secupak tidak jadi segantang. Betul lah tidak? Tepat. Tapi istilah ni banyak orang tak faham. Dia kata istilah ni tak boleh pakai. Kata. Bukan dia tak boleh pakai, kepala dia tak boleh pakai. Sebab dia tak faham. Kita nak bahas mentasdik ataupun nak menolak kalam orang, kita kena apa? Kena tahu dulu maksud dia. Tahril murad, kena tahu apa maksud orang cakap gitu. Baru kita boleh bahas. Ini kita tak, kita tala dia. Lepas tu dia tala kita balik. Maksud dia tadi, orang yang mengatakan dia tak terima sebab apa? Dia takut orang meninggalkan usaha ikhtiar. Itu maksud dia. Duduk saja tiada usaha. Bukan macam tu maksud dia. Maksud dia nya, setelah kita usaha ikhtiar, semua penentuan akhir sebenarnya dia. Itu maksud dia. Kita berniaga hari tu. Hari ni kita berniaga usaha ikhtiar, dapatlah untung 500 misalnya. Atau 1000 misalnya. Itu dah masuk sejupak. Itu dah masuk sejupak. Kita boleh pergi sampai segantang. Itu maksud dia. Dari usaha ikhtiar, semua Tuhan gerakkan. Kemuncak dia tu, yang tu lah. Bukan makna faham tak jadi segantang, tak sejupak, duduk. Dia tunggu je lah. Dia cupak-cupak dah. Tu kan. Bukan itu maksud kalam dia tu. Dia kata rezeki secupak tak jadi segantang. Maknanya, kota takdir Tuhan tidak boleh diubah dengan dengan manusia punya usaha dan ikhtiar atau daya upaya dia. La haula wala quwata illa billah. Duduk situ. Baru dia betul. Bermula hemmah itu dia panggil kuwatun nafs. Nak cerita hemmah, semangat ni. Semangat berbuat dalam wujud ini, dalam makhluk ini, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menamai orang ahli sufi, akan dia dipanggil hemmah, seperti yang ada pada wali dia panggil quwwatul yakin. Kekuatan yakin dia yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala. Hemmah dia berpegang dengan Tuhan sehingga tak nampak yang lain, sehingga terkeluar kalam dari dia, la mawjud illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia. Sebab semua daripada dia. Kalau kita sebenarnya boleh menentu, tak ada seorang pun susah. Siapa nak susah? Tak ada seorang pun sakit. Siapa nak sakit? Doktor pun kena sakit. Itu hakikat ni. Kalau kita boleh menentu, saya nak tentukan hidup saya ni tak ada susah, tak ada problem, tak ada apa. Boleh? Mana ada. Jadi maknanya penentuan ada hakikat tu. Kalau manusia boleh menentu pada hakikat, dia sama-sama taraf dengan Tuhan. Jadi kita, ini bukan menafi usaha ikhtiar, ini menafikan penentuan. Usaha ikhtiar Tuhan jadikan ada. Dia beza sikit itu antara dengan Jabariyah. Jabariyah dia kata tak ada tu tujuan ni nak lari pada syariat.
Ya. Padahal usia ikhtiar tu Tuhan jadikan ada di kita. Dan pada ahli betapa dia panggil kuat nafsunya. Tahu betapa dia masuk gua dia betapa kan. Ahli betapaan. Ya. Semangat dia kuat nafsu dia tadi. Dia tu. Daripada ahli a'in daripada jahatnya. A'in, orang yang gunakan sihir mata kan ni. Ini kuang ke tanah Arab banyak. Dia tengok yang nak lama-lama dah ada macam budak tu. Siapa yang menentu hakikat Tuhan juga sebab dia nampak zahir pada dia. Itu bangin nak ceritakan kuah. Kita ada kekuatan, hemah terkena dia. Sebab hemah satu benda tu kita kena kuat hemah. Kalau tak ada kuat biasanya payah. Tu ada suruh. Quran pun suruh kita wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, kuatul hemah dia. Sehingga dia buat pepatah hemmatur rijal taqta'ul jibal. Hemah lelaki tu boleh menggontorkan bukit gitu. Makna semangat kekuatan terkena dia. Azam yang kuat. Ya, azam yang kuat untuk sampai ke mana? Kita ada zumi nak sampai ke hadrat Allah Ta'ala, makrifat yang sebenar kepada Tuhan. Maka hemmatul aliyah ialah untuk sampai kepada hadrat Tuhan. Adapun hemmatul daniyah dengan makhluk, itu hemah yang rendah. Ya, dia kenal makhluk, dia menganggap makhluk, dia tak pergi ke Tuhan. Itu hemah dia pakai. Dan daripada orang yang ahli sihir dipanggil tipu daya. Ya, dia sihir, dia silapkan mata orang, macam-macam cara. Dan adalah hemah itu atas dua bagi. Ini kesimpulan dibuat. Satu kubra, satu lagi dan kedua sugra. Hemah yang besar dan hemah yang kecil. Maka yang sugra itu ta'aluk hati pada suatu yang dicerita padanya. Ya, dan yang kubra itu ittisal hati pada Allah Ta'ala. Hati selama dia mengikut kendak nafsu dia ni. Itu dia panggil hemah yang rendah. Dia kenal makhluk saja. Ya. Akan datang dalam kitab ni dia panggil orang yang berpusing amal dengan makhluk, apa dia panggil? Himar. Ya. Akan datang dia panggil. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha. Dalam kamu mengerjakan ibadat kepada Allah, jangan hati kamu berpusing dari makhluk kepada makhluk. Buat ni tujuan supaya orang puji, tujuan ni supaya orang sanjung, buat supaya orang angkat, ya, dapat nama dekat orang. Itu semua dipanggil himmatul daniyah, hemah yang rendah. Maka Ibnu Atta misalkan kita macam apa nama himar. Ya la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha. Jangan kamu jalan daripada makhluk kepada makhluk, maka kamu macam himar mengisar gandum. Tahu himar mengisar gandum? Dia pusing sini, pusing situ balik, tak pergi ke mana. Bahkan hemah kita terus ke hadrat Tuhan, itu yang paling tinggi sekali. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu lah kemuncak segala-galanya. Ya. Sebab dalam hikam dalam hikam Abi Madian dia kata hubbul ulu. Ya. Kita kasih nak dapat ketinggian ala nas di mata manusia tu, itu dia panggil sababul intikas, sebab kamu terbalik kepala ke bawah, kaki ke atas. Ya, punca manusia terbalik, tonggang langgan terlingkup dia tuan-tuan. Bila dia ada dalam batin hati dia, nakkan dia ni tinggi pada pandangan orang, habis jatuh. Ya, dia nak buang pandangan makhluk pada hati, buang. Kita direct ke Tuhan ni. Itu maknanya perjalanan sufi tinggi. Ya, direct terus kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disuruh maknanya. Ya. Kalau ada sedikit je terlintas hati kita je. Ya, nakkan supaya kita diangkat, supaya dipandang hebat, habis. Itu dia panggil sababul intikas. Ya. Sebab terbalik yang seseorang tadi. Dia terbalik nak berjalan-jalan kan. Memang tak sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab akan dibincang belakang ni lah. Banyak lagi tuan-tuan ya. Macam lagi ni. Maka yang sugra tu takluk hati dia pada yang dicita-cita. Apa cita dia kan? Cita dia berkantun dengan makhluk je lah. Lepas tu kalau nak tengok pagi-pagi kan. Kalau kita nak tengok taraf iman kita, buka mata, situ kita nak tengok kedudukan kita. Ya, al-ghafil iza asbaha yanzuru maza yafal. Orang yang lalai ni bila dia buka mata dia ingat kerja dia je. Ke laut, ke darat, jabat. Lain tak nampak, dia tak nampak, tak ada keluar mulut. Ahyana ba'da ma'amatana, langsung tak ingat. So baca pun, wah tak ingat, yang ingat makan ni. Ya, nak baca tu pun tak ingat. Sebaliknya al-aqil, orang yang punya hemah yang tinggi, yang berakal, iza asbaha yanzuru maza yaf'alullahu bih. Dia akan perhati apa yang Tuhan buat kat diri dia. Ya, Tuhan sambung balik nyawa, alhamdulillah. Boleh bernafas balik.
Bertahu orang sakit jantung, ya, mana sahabat operation dia ganti apa dalam tu? Injap, pakai injap fiber. Nak jalan dah sakit, tuan-tuan itu belah Allah. Dia kopak tu betul-betul gerak. Belah tengah tu. Operation besar ni kan. Ganti injap. Injap fiber kan. Mana nak sama original. Tu baru dia tahu dia tarik nafas tu berharga. Bapa takut-takut tarik jam terus. Tarik boleh tu alhamdulillah. Boleh lepas tu alhamdulillah. Lega kata kap dia sangkut dia macam kan. Ya. Tak betul tu qalu inna lillah tu. Sebab tu dalam tarekat disuruh kita zikir nafas. Kita mensyukuri nafas yang Tuhan beri ni. Tarik Allah. Boleh lepas pun Allah. Allah. Allah pun cantik. Ya. Darah kita berjalan tu, marifatkan dia zikir dengan Tuhan. Allah. Allah. Semua tu berzikir tuan. Sampai peringkat terbuka ijab, bulu gomo berzikir semua kita dengar tuan. Itu kat satu naik. Sebab apa tu semua nikmat. Kita karam dalam, ya. Karam tuan. Semua daripada dia. Semua dia boleh. Dia blok sikit dia kan mengelupu kita tuan. Ya, sikit dia blok habis tuan. Tu. Jadi kita qasadkan, membincangkan, menghalakan ke itu dia panggil apa? Ittisalul hati dia. Ittisalul qalbi fillah. Ya, berhubung ni hati dengan tu. Sebab kita ni tiap-tiap turun nafas, naik nafas, dia ada dua hukum. Satu ittisal, satu infisal. Bila kita ingat ke dia, memandang dia, ittisal. Kita makin rapat-rapat dengan Tuhan. Kalau kita lalai je, infisal. Jauh. Bila kita jauh dia Tuhan, keimanan kita dah masalah tak kuat. Situlah syaitan masuk, nafsu masuk macam-macam. Ya, dia boleh mudah memusingkan kita Tuhan. Ya. Itu penting kita sentiasa hudur hati dengan Ta'ala. Ittisal hatinya pada Ta'ala dengan tiada infisal. Dengan tidak bercerai tuan. Tiap nafas tu. Kena latihlah tuan-tuan ni. Latih sikit-sikit. Lama-lama insya-Allah. Pada anak muda ambil lain dia. Lain dia ada nur daripada Nabi. Tu amalan tarekat dia ada nur daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dan apabila tiada ada iradah daripada Ta'ala mendahului bagi hamba, nasaya tidak memberi manfaat amal itu akan dia. Kita buat macam mana pun, kalau tak ada taksir iradat, takkan berlaku benda tu. Tapi kalau Tuhan nak bagi, maka Tuhan gerakkan kita usaha sampai kena apa yang ditaksis. Itu maknanya. Program Tuhan tu akan terjadi apabila ada dalam program dia maksudnya. Dia nak ceritakan apa ni? Ketunggalan. Ya? Allah Ta'ala dalam mengurus segala-galanya. Kadar takdir dia yang pegang. Ya? Tuhan ini kongsi yang lain, dia tunggal. Dan kalau kongsi dah batal, makna ketuhanan lemah. Bermakna ketuhanan tu mesti semua. Iftikaru kullu ma ada ilai. Semua berhajat terikat dengan dia. Itu bagi Tuhan. Kalau tak semua ada benda keluar, ada benda ni masuk, itu bukan Tuhan. Batal makna ketuhanan. Ya. Itu dia ambil daripada ayat mana? Ya ayuhan nas. Wahai manusia, Tuhan segegah gitu kan. Antumul fuqara ilallah. Kamu fakir. Fakir tu dia ambil sifat iftikar. Iftikaru kullu ma ada ilahi. Ya, semua iftikar ke Tuhan. Wallahu wal ghaniyul hamid. Adalah maha kaya daripada ghani itu ambil sifat istighna ila an kulli ma siwa. Tuhan terkaya, tidak berhajat pada siapa. Dia tidak berhajat pada siapa, sebaliknya sesiapa semua berhajat terikat dengan dia. Itulah Tuhan. Ya, dan tidak ada sifat dua ni melainkan pada Allah Ta'ala. Sebab itu tunggal menjawab ketuhanan ialah Allah Ta'ala. Ya, habis. Kemudian dan adalah mu'alif rahimahullah Ta'ala telah mendatangkan kepada masalah ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Inna khairal qur'an. Allahumma ja'alna